Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baru-baru ini heboh diperkatakan tentang kedatangan Maula Muhammad Amin Al-Idris ke Malaysia untuk mengimarahkan Majlis Maulidur Rasul di negeri-negeri di Tanah Melayu ini. Namun demikian, kehadiran beliau telah menjadi kecoh dan heboh. Muncul tanggapan yang mengatakan Maula Muhammad Amin Al-Idris ini bukanlah ahli bait Nabi SAW. Malahan timbul di kalangan netizen yang mengatakan Maula Muhammad Amin Al-Idris ini adalah seorang lelaki kacak yang hanya mahu menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Fitnah, adu domba, buruk sangka yang dilimparkan kepada Maula Muhammad Amin Al-Idris ini amatlah dikesali. Sikap kita sebagai umat Islam yang mempunyai adat budaya, adat ketimuran tidak seharusnya memperlakukan tetamu. Anda lupa, wahai rakyat Malaysia, di dalam sejarah Syekh Abdul Aziz, seorang pendakwah, telah pun datang ke Pantai Melaka menyebarkan dakwah lalu mengislamkan para mesuara. Tidakkah kita malu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan Syekh Ismail umpamanya datang ke Melaka lalu membuka penempatan dan pondok pengajian di Pulau Besar Melaka. Di dalam adat budaya orang Melayu sudah terkenal memuliakan tetamu. Bahkan orang Melayu itu dikenal sebagai bangsa yang sopan, santun dan lemah lembut meraihkan kedatangan tetamu. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, datuk saya sanggup memberikan bantal yang kami punya, dipakaikan dengan sarung yang cantik, yang baharu, lalu diberikan kepada tetamu yang datang. Kami sanggup berbantalkan lengan semata-mata nak meraihkan tetamu yang datang. Lihatlah sikap kita terhadap Maula Muhammad Amin Al-Idris ini. Meskipun kita tidak mempercayai atau tidak meyakini beliau ibad Nabi SAW, tapi hendaklah kita bersikap baik dan bersikap sopan. Kenapa? Kalau artis K-pop umpamanya datang ke Malaysia buat konsert, kita sanggup terkinya-kinya melompat-lompat naik ke pentas, belaga pipi, belaga badan, semata-mata kita meraih dan seronok dan gembira meraihkan mereka. Sosok insan yang bernama Maula Muhammad Amin Al-Idris ini tidak menyentuh wanita, tidak memanggil wanita bukan mahram naik ke pentas untuk berpegang atau berpelukan. Maula Muhammad Amin Al-Idris tidak bertanding dalam pilihan raya pun. Bahkan Maula Muhammad Amin Al-Idris tidak mengaku pun menjadi Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Kenapakah sikap kita rakyat Malaysia seteruk ini? Saya berasa sangat malu. Saya berasa sangat malu, tuan-tuan dan perempuan, untuk memperkatakan isu ini. Kita bangga dengan filem Mak Kilau, mendengar baik kata daripada watak Adiputra dalam filem Mak Kilau. Kalau kita nak cari kekuatan, carilah Allah. Bukan semata-mata adat, budaya, sultanan, kerajaan, tetapi adalah Allah dan Rasul, itulah punca kekuatan dan kemenangan. Apakah kita menjadi bengong semata-mata kita melihat ketampanan Maula Muhammad Amin Al-Idris lalu timbullah kecemburuan dan iri hati dan dengki dan fasad di hati kita? Tidakkah begitu kotornya jiwa kita apabila kita mengatakan kepada tetamu yang datang ke negara kita berserban berjubah, membawa panji Rasulullah SAW, lalu kita mengatakan dia nak mencari nama? Wahai asatizah, wahai mufti, wahai agamawan, wahai rakyat Malaysia, tidak sedarkah kamu kalau tidak ada ahli bait Nabi SAW yang datang ke tanah Melayu, ke bumi Nusantara ini, pastilah kita sekarang ini sudah beragama Kristian ataupun beragama Hindu Buddha. Tetapi dengan jasa ahli bait Nabi SAW, maka kita umat Islam ini, ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, semuanya berkalimah syahadah. Tidakkah kalian rasa berterima kasih dan menghargai ahli bait Nabi SAW? Rasulullah SAW mengingatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah, nikmat kurnianya memberikan kamu rezeki dan makan. Cintailah aku, Nabi Muhammad SAW, kerana cintakan Allah, dan cintalah ahli keluargaku, ahli keluarga Nabi Muhammad SAW, kerana mencintaiku, Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis yang sahih.
Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya, namun tidak dikeluarkan di dalam Al-Bukhari. Pun begitu, Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Talqis, Al-Zahabi mengatakan bahawa hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan kepada kita agar menjauhi perasaan benci kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, yakni Allah tidak membenci seseorang terhadap kami ahli bait, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Riwayat Al-Hakim, hadis yang sahih mengikut syarat Muslim, tetapi tidak juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab mereka. Aneh. Begitulah peringatan dan ancaman yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW kepada umat Islam tentang kepentingan kita mencintai dan tidak membenci ahli bait Nabi SAW. Namun tidak, di kalangan asatizah kita dapat lihat mereka amat segan dan silu sekali nak menyentuh tentang kemuliaan dan penghormatan kepada ahli bait Nabi SAW. Amat jarang kita dengar asatizah pendakwah mengingatkan kepada audien dia supaya mencintai ahli bait Nabi SAW. Tidakkah kalian malu, wahai asatizah kalian, kalau kalian hanya menarik audien untuk mencintai dan memuja ataupun menyuka kamu semata-mata, sedangkan kamu tidak berkempen supaya audien kamu mencintai ahli bait Nabi SAW. Tinggal kerajaan Maghribi telah sehinggalah dokumen yang lengkap yang mengatakan sanad silsilahnya Maula Muhammad Amin Al-Idris ini terbukti ahli bait Nabi SAW. Maka terkedulah para artizah agamawan, para birokrasi agama, lalu mengatakan Maula telah terlewat untuk meminta tauliah. Isu pentaulihan adalah isu birokrasi yang diuruskan oleh manusia-manusia yang diberikan jawatan di dalam jabatan agama. Sepatutnya kalau kita tahu bahawasanya telah disahkan oleh pihak berwenang, oleh pihak berwajib, telah disahkan oleh pihak yang berautoriti bahawa Maula Muhammad Amin Al-Idris ini adalah ahli bait Nabi SAW, seharusnya jabatan agama Islam di setiap negeri di tanah Melayu ini minta maaf kepada Maula Muhammad Amin Al-Idris, lalu menjemput beliau untuk datang semula ke Malaysia mengimarahkan majlis Maulidur Rasul di negeri-negeri di tanah Melayu ini. Malulah kamu, wahai asatizah, wahai agamawan, wahai orang yang diberi jawatan dan kuasa di dalam jabatan agama. Kalau kamu tidak berlaku berbuat demikian, kamu akan malu di depan Nabi SAW. Sesungguhnya saya adalah orang biasa yang memperingatkan kepada kalian bahawa ini adalah ingatan yang luar biasa. Adakah ini tandanya bahawa tanah Melayu ini akan dilanda dengan bala dan bencana yang tidak akan dapat dielakkan lagi? Tidakkah kamu sedar, wahai rakyat Malaysia, wahai agamawan, wahai asatizah, kita masih lagi mengecapi nikmat keamanan, nikmat kemakmuran di tanah Melayu ini berkat daripada doa ahli bait Nabi SAW. Kamu buta mata hati kamu sangat sampai kamu menafikan, kamu memperlakukan tetamu kita yang seharusnya kita hormati ini, lalu kamu menjadikan dia sebagai olok-olokan, sampai ada mufti sehingga mengatakan Maula hanya mencari nama. Masya Allah, sungguh besar fitnah dan buruk sangka ini. Oleh itu, marilah rakyat Malaysia semua, khususnya umat Islam, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segunung amal yang kamu buat, sehebat manapun tahajud yang kamu buat, Al-Quran yang kamu hafal, hadis yang kamu hafal, jawatan yang kamu ada, tidak bermakna di sisi Allah kalau kamu menghina Rasulullah dan ahli bait Nabi SAW. Tidak ada perkataan lagi yang saya boleh ucapkan kepada kalian, wahai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Orang kafir di negara kita yang baik-baik tidak sedikit pun mengomentari tentang kedatangan Maula Muhammad Amin Idris. Tidak sesekali menyindir-nyindir, mengutuk program Majlis Maulidur Rasul di negara kita. Tetapi kita sesama Islam berpecah belah dan sanggup mengutuk, mengata sesama kita semata-mata menegakkan hawa nafsu yang beraja di dalam diri kalian. Saya telah memperingatkan, wahai Allah, ampunilah dosa saya, ibu bapa saya, dan dosa kaum muslimin sekaliannya.
Amin ya rabbal alamin.